Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopper Channel. Sekarang ini sidang Dewan Undangan Negeri Kelantan sedang berjalan. Tetapi apa yang kelihatannya, apa yang dilihat sahabat semua, hancur pentadbirannya. Kerajaan Islam yang mereka pamerkan betapa teruknya sahabat-sahabat semua. Kenapa saya katakan seperti itu hari ini? Ya, saya ingin berkongsi dengan anda satu ulasan ya daripada blogger berkaitan dengan sidang Dewan Undangan Negeri di Kelantan yang dikatakan hancur dan sangat memalukan. Inikah namanya kerajaan Islam yang ditadbir oleh Parti PAS. Jadi sahabat semua, tanpa membuang masa, izinkan saya untuk membaca kenyataan media ini yang mana menyatakan sidang DUN Kelantan pamerkan teruknya kerajaan Islam versi PAS terkini. Itu antara satu kenyataan yang panas, yang padu dan mengejutkan kita sahabat-sahabat semua. Saya tukar tajuk dulu yang ini. Alright, so kenapa dikatakan ya kerajaan PAS di Kelantan ini semasa dalam sidang DUN ini bersidang begitu memalukan? Mari kita lihat kenyataan ini yang dinyatakan ataupun ditulis oleh Ahmad Mursi. Beliau menyatakan hampir semua soalan lisan berkaitan kebajikan rakyat oleh Adun Kota Lama, YB Dr. Hafizah tidak dijawab. Beliau hanya terpaksa mencela melalui soalan tambahan. Adun perpaduan hanya 2 orang, ya, seorang daripada Pakatan Harapan dan seorang daripada Barisan Nasional. Tetapi kerajaan negeri Kelantan tidak berani menjawab soalan-soalan yang dikemukakan. Inikah ketulusan kerajaan Islam yang PAS dakwa boleh hapuskan dosa pengundi-pengundi mereka itu? Di Terengganu saya yakin hancur terus, kerajaan boleh buat sesuka hati dan tiada wakil untuk semak dan imbang, check and balance. Jika Exco Kelantan jawab sekalipun seperti acuh tak acuh, tidak kurang juga Exco yang berbohong. Apabila ditanya oleh Adun Galas sama ada Kelantan pernah menerima geran mengatasi bekalan air atau tidak, Exco menjawab tidak pernah. Itu jawapannya yang diberikan oleh Exco. Wahal Tuan Ibrahim semasa menjadi menteri menjawab di parlimen bahawa Kelantan telah menerima sebanyak 166 juta. Dan jadi siapa sebenarnya yang berbohong dalam dewan? Soalnya Exco PAS Kelantan atau menteri tubuh atap PAS? Soalnya lagi. Tidak ada kumpulan WhatsApp untuk selaraskan pembohongan ke? Itu satu persoalan. Jadi bahkan Tuan Ibrahim pernah jangka dengan bantuan pusat rakyat Kelantan akan dapat air bersih dalam 30 ke 40 tahun lagi. Kerajaan pusat juga telah hapus kira hutang RM678 juta semasa Kelantan serta migrasi air. Inilah rupanya apabila kerajaan yang dipilih hasil dari indoktrinasi yang salah atas nama agama. Kononnya itu kemenangan Islam dengan menaikkan pemimpin yang tidak kompeten. Wahal itu bercanggah dengan kehendak Islam dan maqasid syariah yang meletakkan kompetensi syarat nombor 1 dalam memilih pemimpin. Wow, ini antara kenyataan daripada atau ulasannya daripada Ahmad Mursi. Dan sebenarnya apabila Exco daripada Kelantan menyatakan kononnya tidak pernah menerima geran seperti mana yang dinyatakan, itu sebenarnya satu lagi pembohongan. Kerana apabila ditanya di Dewan Undangan Negeri Kelantan, menteri besarnya menjawab bahawa ya kerajaan pusat tidak pernah memberikan geran ya sejak dari tahun 2018 tahun-tahun yang berikutnya sehingga tahun lalu 2023. Dan antara geran yang tertinggi pernah diberikan adalah tahun lalu ya ketika kerajaan perpaduan ya memerintah. Kalau saya tidak silap lebih daripada 300 lebih juta ketimbang ya dengan kerajaan-kerajaan PAS sendiri, Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu ya, mereka berikan geran yang sedikit ketimbang dengan apa yang diberikan ya oleh kerajaan perpaduan tahun lalu. Tahun ini belum lagi sebab ya mungkin dalam bulan 10 ni akan ada pembentangan belanjawan, barulah kita ketahui berapa nilai yang akan diberikan oleh kerajaan pusat. Jadi ini antara bukti-bukti yang nyata sahabat semua. Dengan hanya ada 2 ahli Dewan Undangan Negeri daripada kerajaan perpaduan
ya mewakili kerajaan persekutuan di negeri Kelantan, di Dun Kelantan, mereka begitu takut ya untuk menjawab. Kalau iya pun mereka menjawab, mereka akan menjawab acuh tak acuh, berbohong, manipulasi dan sebagainya. Amat-amat memalukan. Jadi kalau penulis ini mengatakan ya bahwa amat memalukan ya dan juga betapa teruknya apa yang telah dipamerkan oleh esko-esko, pemimpin-pemimpin dan menteri besar Kelantan dalam Dewan Undangan Negeri semasa bersidang, itu adalah satu yang sangat-sangat memalukan sahabat semua. Jadi apa pandangan anda? Anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Dan sebelum saya iri, satu lagi kes yang sedang hangat juga diperkatakan ya apabila kes cukai bocor RM3.5 bilion ringgit, pengarah syarikat 3 penguatkuasa antara 7 yang telah ditahan. Ini antara yang seringkali dinyatakan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketirisan, rasuah, penyelewengan. Ya, kalau 3.5 bilion ini diberikan kepada rakyat dan tidak disakau, dimakan dan sebagainya, pastinya ini boleh dikembalikan kepada rakyat. Rakyat akan tersenyum. Tapi sahabat semua, ya karena itulah Perdana Menteri kita menggesah supaya rasuah, korupsi dan juga penyelewengan, kebocoran, ketirisan ini diambil tindakan segera. Kalau tidak, ia merugikan negara kita. Jadi 7 individu ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (ISPRM) kerana disaki bersekongkol dengan sindiket penyelundupan barangan import di Pelabuhan Kelang yang mengakibatkan ketirisan cukai dianggarkan bernilai kira-kira RM3.5 bilion ringgit. 2 wanita dan 5 lelaki berusia 30 ke 50-an ditahan dalam ops transit lewat petang semalam di beberapa lokasi sekitar Pelabuhan Kelang, lapor Berita Harian menurut sumber. Kata lagi, Mahkamah Majisteri Putrajaya menetapkan supaya suspek yang terdiri daripada 3 pegawai agensi penguatkuasa, seorang pengarah syarikat dan 3 pekerja syarikat direman 3 hari bermula hari ini ya bagi membantu siasatan. Sindiket ini dipercaya membuat pengisytiharan palsu dalam borang kastam bagi mengelak dikenakan cukai dan pengimportan barangan yang memerlukan permit daripada beberapa agensi seperti Suruhanjaya Tenaga dan Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia. Dalam sindiket ini, seorang warga Singapura yang sedang bercuti bersama keluarga dari luar negara dan daripada tangkapan itu, ISPRM telah membekukan 9 akaun bank milik syarikat dan individu-individu terbabit. Jadi kemarin operasi ISPRM bersama dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia telah berjaya menahan 19 kontainer yang mengandungi pelbagai barangan import membabitkan anggaran kasar termasuk cukai berjumlah kira-kira 10 juta ringgit. Jadi susulan pemeriksaan 5 daripada kontainer itu didapati mengandungi pelbagai jenis barangan bercukai termasuk lampu LED, lampu solar dan tin daging babi yang diproses. Sedangkan semua kontainer itu diisytiharkan sebagai barangan import termasuklah kerusi roda dan tekstil bagi mengelak dikenakan cukai. Jadi itu antara perkara yang mengejutkan kita sahabat semua. Ya, lebih terkejut lagi apabila sidang Dun Kelantan pamerkan betapa teruknya kerajaan Islam versi parti PAS di negeri itu sahabat-sahabat semua. Hanya 2 adun ya daripada Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Tetapi soalan-soalan yang dikemukakan itu acuh tak acuh jawapannya, ada yang tidak dijawab, ada yang eskonya pula berbohong, ya mengelirukan dewan dan sebagainya. Inilah sikap ya pemimpin yang dikatakan daripada sebuah parti Islam sahabat semua, tetapi sesuatu yang amat-amat memalukan. Itu pandangan saya, bagaimana dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian cerita pada Orang Nampak Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.